Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian apresiasi buat semua yang dihormati barisan pesyarah yang arif bagi bijaksana, guru-guru yang dihormati sekalian, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Andai patah sayap Raja Wali bertongkat jua patik kemari, bukan kerana ingin mencari autoriti, tetapi untuk membawa kita semua memahami, menerokai serta menghayati tajuk syarahan saya pada hari ini, iaitu matlamat utama sistem sosial dalam Islam. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, sebelum lidah menutur baik kata, sebelum bibir rancak berbicara, izinkan saya terlebih dahulu untuk mendefinisikan syarahan saya pada hari ini, iaitu matlamat utama sistem sosial dalam Islam. Menurut falsafah Islam secara umumnya, sistem sosial ialah dalam Islam bermaksud sistem perhubungan sesuatu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain, dan mereka ini diikat dengan pelbagai nilai yang ditetapkan oleh Islam. Perkataan sosial bererti setiap aktiviti atau kegiatan manusia dalam masyarakat. Istilah ini juga apabila dihubung kaitkan dengan manusia, membawa pengertian kepada sebarang kelakuan atau sikap yang dipengaruhi oleh pengalaman seseorang itu ataupun tingkah laku mereka yang telah lalu dan semasa, sama ada langsung atau tidak langsung. Di bawah sistem ini terdapat unit sosial yang lebih kecil yang lazimnya terdiri daripada ibu, datuk, nenek, bapa, anak-anak yang dapat dilihat pada institusi masyarakat ini. Masyarakat atau society menurut Islam adalah satu penggabungan manusia yang diwujudkan melalui ikatan undang-undang Rabbani bagi mencapai tujuan kehidupan kemasyarakatan yang harmoni dan aman damai. Jadi sistem sosial Islam ini merangkumi keseluruhan hubungan kemasyarakatan yang saling kait-mengait di antara satu sama lain, dan kekuatannya terletak pada undang-undang yang dilaksanakan dalam sistem sosial itu. Jadi, saudara dan saudari yang dikasihi Allah sekalian, berbalik pada tajuk utama kita, iaitu matlamat utama sistem sosial dalam Islam, iaitu adalah yang pertamanya untuk mendapat keredaan Allah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dasar utama kehidupan bermasyarakat adalah untuk mendapatkan redha Allah. Jadi, kerana apabila seseorang individu itu mendapat keredaan Allah, maka apabila segala yang dilakukan di atas muka bumi ini dianggap sebagai amal jariah yang membantu mereka di akhirat nanti. Jadi, dalam firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 41, orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, nescaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah kembali segala urusannya. Jadi hadirin dan hadirat yang sekalian, berdasarkan hadis ini, penting untuk kita mematuhi segala perintah yang telah diperintahkan kepada kita, terutamanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan keredaan dan keberkatan Allah. Jadi hal ini adalah kerana mereka yang mematuhi perintah Allah seperti menunaikan solat, mengerjakan haji dan meninggalkan segala larangannya, insya-Allah akan dipermudahkan segala urusannya dan dipermudahkan urusannya di akhirat nanti. Pemerolehan redha ini niscaya akan membentuk masyarakat yang harmoni dan aman, kerana mereka ini akan melahirkan individu yang berdisiplin untuk mencapai sesuatu matlamat itu. Jadi berbalik kepada sistem sosial, iaitu suatu paduan tenaga antara pelbagai kumpulan manusia yang saling bergantung dan berkaitan. Jadi kebergantungan dan kesepaduan masyarakat ini terjadi adalah kerana matlamat yang hendak dicapai, iaitu mencari keredaan Allah. Hal ini penting kerana berdasarkan hudaian saya sebentar tadi, penting untuk mendapatkan keredaan Allah kerana redha Allah itu adalah permulaan segala-galanya. Berdasarkan sebuah hadis, Abi Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang menyebabkan kemurkaan Allah kerana hendak mencari keredaan manusia semata-mata, Allah akan memurkainya, dan Allah akan menjadikan setiap yang diredainya itu dibenci terhadapnya. Dan andai kata orang itu mencari keredaan Allah, maka dibenci oleh manusia, walaupun dibenci oleh manusia, nescaya Allah akan meredainya dan menjadikan setiap yang membencinya itu redha terhadapnya, sehingga keredaan Allah itu menghiasi dirinya, percakapannya dan amalannya, nescaya itu mendapat perhatian Allah. Jadi berdasarkan hadis ini,
dapat kita pelajari adalah setiap manusia hendaklah sentiasa berusaha untuk mendapatkan keredaan Allah, kerana redha Allah itu adalah kemuncak pengharapan manusia di muka bumi ini. Jadi perkara ini boleh dicapai dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dapat dirumuskan bahawa keredaan Allah itu menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Asas keredaan itu ialah berdasarkan perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan ajaran, walaupun ianya bertentangan dengan kemahuan manusia itu sendiri. Jadi sesiapa yang berusaha mendapatkan keredaan Allah, maka Allah akan menolong memeliharanya serta mendapatkan perhatiannya. Akan tetapi sesiapa yang mengharapkan selain daripada Allah, iaitu makhluk, dengan membuat perkara-perkara yang dimukai oleh Allah, jadi petunjuk-petunjuk itu dan hidayah itu tidak akan diberikan oleh Allah, tidak akan selamat di dunia dan tidak akan terteram di dunia. Jadi dalam sistem sosial Islam itu, matlamat utama yang wajib dan perlu dicapai oleh sesebuah masyarakat, sekelompok manusia itu adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada penonton dan pendengar yang dikasihi sekalian, kita teruskan dengan matlamat utama sistem sosial dalam Islam yang seterusnya, iaitu adalah untuk mencapai kesejahteraan di samping melindungi kebebasan manusia. Kebebasan merupakan salah satu daripada hak-hak manusia, iaitu seperti kebebasan beragama, kebebasan bersuara, kebebasan memilih kerjaya dan kebebasan untuk memilih pendidikan. Namun demikian, dasar yang ditetapkan oleh sistem sosial Islam ialah tanggungjawab dan tugas menjaga keselamatan sosial lebih didahulukan daripada menuntut hak dan memenuhi kebebasan. Dasar ini ditetapkan agar segala penyelewengan terhadap kebebasan yang disalahertikan oleh mana-mana anggota masyarakat yang boleh menggugat kepentingan awam serta keselamatan masyarakat dapat dihindarkan. Melalui dasar ini juga, sesuai dengan tujuan bertegakkan masyarakat Islam, setiap individu di dalam masyarakat diharapkan mempunyai kesedaran yang tersendiri dan penuh dalam diri mereka untuk mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan diri sendiri. Jadi adalah benar sebagai seorang manusia itu tidak lari dan tidak terlepas daripada melakukan sebarang maksiat atau perkara-perkara yang alpa. Inilah hakikat dan lumrah seseorang manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan, kelemahan dan kekurangan. Jadi banyak nas-nas yang secara jelasnya menerangkan berkenaan perkara ini. Antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya kesemua anak Adam itu melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang melakukan kesilapan itu adalah mereka yang bertaubat. Jadi berdasarkan hadis ini dapat dilihat bahawa semua anak Adam itu disifatkan sebagai seorang yang berbuat kesalahan. Sekalipun mereka membuat kesilapan itu dikira dan dinilai sebagai dosa, tetapi berdasarkan kepada siyak ataupun konteks hadis tersebut, perkataan al-Khattab di dalam hadis ini jelas membawa maksud berdosa. Ini kerana ayat selepasnya menyatakan bahawa sebaik-baiknya orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat. Umum mengetahui bahawa perbuatan dosalah yang berhajat dan memerlukan kepada taubat serta pengampunan daripada Allah. Jadi, seakan yang ingin disampaikan oleh hadis di atas adalah semua anak Adam itu berbuat dosa dan sebaik-baiknya mereka yang bertaubat itulah dalam golongan yang dirahmati dan disayangi oleh Allah. Namun begitu, pentingnya melindungi kebebasan manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan yang mengikut syariat Islam. Hal ini adalah kerana nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT terhadap hamba-Nya. Jadi kita sebagai umat Islam perlu menyedari bahawa memelihara keamanan, memupuk kesejahteraan itu dituntut dalam agama tanpa mengira status sosial, agama, bangsa serta warna kulit. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seseorang mukmin itu adalah dia yang memberi jaminan rasa aman kepada manusia atas darah dan harta mereka. Begitu juga dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin
Amru radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, seseorang Muslim yang sempurna keislamannya ialah seseorang yang sejahterakan kaum muslimin daripada lidahnya dan daripada tangannya, dan seseorang yang benar-benar berhijrah ialah seseorang yang meninggalkan apa jua yang ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan kedua-dua hadis ini, maka jelaslah prinsip dan amalan Rasulullah SAW dalam usaha menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi, sebagai contoh, usaha pertama baginda SAW yang berada di kota Madinah adalah apabila membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah atau puak-puak yang berada di kota Madinah itu yang mempunyai pelbagai fahaman dan pelbagai budaya, maka terhasillah Piagam Madinah ataupun Perlembagaan Madinah, di mana intipati utama perlembagaan tersebut adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan kabilah-kabilah tersebut, walaupun mempunyai latar belakang yang berbeza, budaya dan fahaman juga adalah berbeza, supaya membateras daripada sebarang bentuk keganasan dan penindasan. Jadi pada pendapat saya, mengikuti serta mencontohi sistem sosial dalam Islam adalah amat penting bagi remaja, masyarakat dan negara, kerana ia dapat digunakan dalam kehidupan seharian kita. Jadi selain itu, melalui sistem ini juga kita dapat melaksanakan aktiviti seharian mengikut tuntutan atau landasan syariat Islam yang betul, kerana Islam merupakan sebuah agama yang lengkap dari segala aspek kehidupan, melebihi daripada agama-agama yang lain, serta memberi pelbagai kebaikan kepada umat manusia itu sendiri. Hal ini bertepatan dengan hadis daripada Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, mendengar dan mentaati perintah adalah wajib bagi setiap Muslim, sama ada dalam perkara yang disukai ataupun yang tidak disukai, selagi dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Jika dia diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidaklah wajib dia mendengar dan mentaati perintah tersebut. Jadi apabila kita mentaati perintah, maka lahirnya kebaikan yang mampu memberi kemanisan hidup dalam kehidupan kita. Namun jika sebaliknya, maka hiduplah kita dalam ketidakharmonian dan ketidaktenteraman. Sebelum saya menyerahkan syarahan ini kepada rakan saya Izzah, boleh kiranya saya akhiri syarahan saya dengan serangkap pantun yang berbunyi, pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Jadi dipersilakan Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Terima kasih rakan seperjuangan saya yang memberikan syarahan dan penerangan yang amat baik sekali. Adakah kamu sudah faham sedikit sebanyak mengenai matlamat utama sistem sosial Islam? Ya, pasti anda memahaminya sedikit sebanyak, bukan? Kini masanya untuk saya menyambung bait-bait ilmu yang dilontarkan oleh suara merdu saya, gaya-gaya yang menegakkan lagi idea saya. Sebelum itu, yang dihormati barisan pensyarah yang arif lagi bijaksana, guru-guru pelatih yang berkaliber dan komited dalam menyelesaikan tugasannya, rakan-rakan seperjuangan yang berjuang bersama saya dalam menyuarakan syarahan serta penonton yang dikasihi sekalian. Sebelum saya memulakan syarahan saya pada hari ini, molek kiranya saya berpantun sebagai madah hawa telinga. Jajaran mengkudu berhias kesuma, di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di YouTube channel kita bersua. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Matlamat utama dalam sistem sosial. Begitulah tajuk syarahan saya pada hari ini. Sebelum saya melangkah dengan lebih jauh lagi, izinkan saya mendefinisikan tajuk syarahan saya satu persatu. Sistem sosial membawa maksud satu paduan tenaga antara berbagai kumpulan manusia yang saling bergantung dan berkaitan. Jabat Tarikh pada tahun 2003 telah menyatakan pengertian sistem sosial ialah sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang mempunyai hubungan timbal balik yang rekatif
dan konsisten. Dalam sesebuah sistem sosial itu, paling tidak terdapat 2 orang atau lebih yang berinteraksi satu atau berkomunikasi dan berhubung antara mereka. Sistem sosial memiliki tujuan dan struktur serta simbol dan harapan bersama. Unsur yang terdapat dalam sistem sosial ialah penyatuan diri dari interaksi sosial yang kemudiannya membentuk struktur. Dalam erti kata lain, unsur yang mampu menjadikan masyarakat saling bergantungan dan bersatu padu terutamanya dalam sistem sosial mereka. Kesannya, masyarakat yang sejahtera dapat dibentuk dan dilahirkan serta menjurus kepada melahirkan negara yang aman dan harmoni akibat daripada menjalankan sistem sosial yang betul. Menurut Kamus Dewan, sejahtera merujuk kepada keamanan dan kemakmuran, senang dan tenteram dan terpelihara daripada bencana seperti kesusahan dan kegangguan. Pentingnya mencapai matlamat dalam sistem sosial Islam ini adalah untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, matlamat utama yang ketiga yang perlu dicapai dalam sistem sosial Islam ialah merealisasikan kehendak sosial tanpa mengira kaum, iaitu dengan memandang persamaan di kalangan umat manusia. Sistem sosial Islam melihat perbezaan bangsa, warna kulit, bahasa dan kewarganegaraan sebagai suatu perkara yang biasa dilihat atau tabi'il dalam pertumbuhan dan perkembangan tamadun manusia. Islam tidak bertujuan untuk melenyapkan perbezaan seperti ini ataupun mengetepikannya, memandangkan kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalamnya dapat memudahkan manusia mengenal di antara satu sama lain. Bertepatan dengan firman Allah, mafhumnya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Jadi, daripada ayat tersebut, maka janganlah kita kembali ke zaman jahiliah yang menjadi punca timbulnya permusuhan akibat daripada perbezaan warna kulit dan berlainan warna kulit. Namun, pandanglah hati yang penuh takwa dan keimanan untuk mencapai matlamat sistem sosial dalam Islam di samping mewujudkan keharmonian masyarakat. Pengajaran yang boleh dilihat berdasarkan kisah sahabat Nabi iaitu Bilal bin Rabah bersama Abu Zar yang memanggil Bilal kulit hitam. Pada suatu hari, Abu Zar dan Bilal serta 2 sahabat Nabi berselisih faham. Saat sedang bertengkar, Abu Zar tiba-tiba mengucapkan "dasar kulit hitam" kepada Bilal dan menyebabkannya tersinggung apabila terdengar ucapan itu. Maka harilah dia ke Rasulullah dan mengadukan keresahan hatinya itu. Mendengarkannya, Rasulullah bergegas menghampiri Abu Zar dan berkata, "Sungguh dalam dirimu masih terdapat jahiliah." Hal ini adalah kerana Rasulullah ingin menegur Abu Zar tentang kemuliaan seseorang itu tidak diukur pada suku atau warna kulit semata-mata, namun ketakwaannya kepada Allah. Berdasarkan kisah ini, kita perlu mencontohi sikap mulia Nabi iaitu tidak membezakan warna kulit memandangkan kita hidup bersama dalam sebuah sistem sosial itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pula dengan matlamat sistem sosial yang keempat iaitu pemeliharaan kemuliaan akhlak. Antara ciri-ciri yang menyelah dalam sistem Islam ialah ketegasannya dalam memelihara akhlak setiap anggota dalam masyarakat. Pentingnya pemeliharaan akhlak yang mulia ialah kerana
memandangkan sesebuah masyarakat yang bersih dan suci daripada sebarang kejahatan dan kekejian akan dianggap membangunkan anggota-anggota yang bersih pemikirannya, baik percakapannya dan sempurna perbuatannya. Hal ini adalah kerana wujudnya perhubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang baik yang menjurus kepada melahirkan pemeliharaan kemuliaan dan kesucian akhlak. Di atas dasar inilah institusi pertama dan terpenting dalam sistem sosial Islam ialah rumah tangga. Islam menetapkan bahawa hubungan yang sah di antara laki-laki dan perempuan hanyalah dengan ikatan perkahwinan. Melalui ikatan rumah tangga, kesucian laki-laki dan perempuan terjamin dan melalui jaminan ini, sesuatu rumah tangga itu akan memainkan peranan membina masyarakat kecil mereka sendiri, iaitu sebuah keluarga. Dengan rasa penuh tanggungjawab, suasana tanggungjawab dalam membina keluarga ini merupakan salah satu daripada sistem kawalan yang terbaik dalam sistem sosial Islam. Ia dikatakan sebagai sistem kawalan kerana melaluinya, anak-anak yang bakal mendirikan satu generasi baru dididik dan dilatih dengan akhlak dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Islam. Kepincangan sistem sosial Islam yang selain daripada banyak terletak kepada pengabaiannya terhadap peranan ibu bapa dan rumah tangga dalam mendidik dan melatih anak-anak dengan nilai-nilai yang baik. Di samping itu, sistem sosial Islam pula menetapkan beberapa peraturan yang berteraskan kepada akhlak bagi menentukan hubungan-hubungan di antara manusia di dalam masyarakat. Sifat-sifat yang baik dinyatakan sejelas-jelasnya, sementara sifat-sifat yang buruk dikeji sekeras-kerasnya agar sifat buruk itu dibenci oleh anggota masyarakat. Untuk mengukuhkan ketegasan Islam terhadap sifat-sifat yang buruk ini, maka di dalam masyarakat Islam, sebahagian daripada perbuatan-perbuatan yang terbit daripada sifat-sifat buruk ini dianggap sebagai jenayah dan akan dikenakan hukuman-hukuman hudud dan takzir. Peraturan-peraturan dan hukuman-hukuman yang ditetapkan dalam sistem bermasyarakat dan bernegara secara Islam adalah dengan tujuan untuk memelihara keluhuran akhlak anggota-anggota masyarakat. Jadi, janganlah kita mengikut dan kembali sekali lagi ke zaman jahiliah, iaitu jelasnya kaum terdahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka mempunyai akhlak yang buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mematuhi ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya melakukan dosa maksiat sebagai bukti mereka tidak menjalinkan hubungan baik dengan Pencipta. Mereka terus menafikan ajakan para pendakwah untuk membawa mereka ke arah kejayaan yang hakiki. Perkara ini sejajar dengan ayat 6 surah Al-An'am. Kemudian kami binasakan mereka kerana dosa mereka sendiri. Ketika mentafsirkan ayat tersebut, Sayyid Qutb menegaskan bahawa perbuatan dosa yang akan membinasakan pelakunya sendiri dengan menunjukkan fakta terhadap apa yang berlaku kepada kaum-kaum terdahulu. Kata beliau, ia adalah satu aspek dari pentafsiran Islam terhadap sejarah bahawa antara faktor yang menyebabkan kehancuran sesuatu generasi dan penggantian dengan generasi lain ialah perbuatan dosa dalam kalangan ahli masyarakat tersebut. Pengaruh dosa ini akan menjerumuskannya ke arah kebinasaan. Hal ini akan terjadi kerana merupakan azab langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang terjadi dalam sejarah bangsa lampau. Selain itu, kita juga boleh mengambil iktibar dari kisah kaum Nabi Lut yang runtuh akhlaknya. Kesan daripada pelakuan homoseksual iaitu dalam kalangan lelaki maupun wanita. Ibnu Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Al-Nihayah menyebut mereka melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari Bani Adam, iaitu seorang lelaki menggauli lelaki dan enggan berkahwin dengan wanita yang Allah jadikan untuk orang-orang yang soleh.
Akibatnya Allah telah menurunkan balasan dan bala kepada kaum Nabi Lut dan menjadikan kisah binasanya kaum Nabi Lut akibat perbuatan keji mereka sebagai pengajaran bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah mereka dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Selain dalam surah Al-Ankabut di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf. Maksudnya, dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain dari berkata, usirlah mereka, Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, melainkan isterinya, dan adalah ia dari orang-orang yang dibinasakan. Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang yang melakukan kesalahan. Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Kesimpulannya, manusia diseru supaya bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Kemudian diikuti dengan tanggungjawab kepada ahli keluarga dengan mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah daripada melakukan maksiat. Hasil daripada penjagaan tanggungjawab tersebut akan membuahkan hasil dengan bertanggungjawab kepada anggota masyarakat kita. Selain itu, Islam juga menekankan hubungan baik terhadap makhluk yang lain seperti haiwan dan tumbuhan dengan menjaga mereka kerana mereka dianggap sebagai amanah kepada kita semua. Oleh itu, Islam menganjurkan konsep ukhuwah bagi menjamin keharmonian di dalam hidup masyarakat. Islam juga menggalakkan hubungan harmoni yang perlu dijaga dalam masyarakat majmuk dengan memupuk sifat toleransi. Oleh itu, segala hubungan yang merangkumi hubungan manusia sesama manusia, manusia dengan makhluk lain dan hubungan manusia dengan penciptanya perlulah dijadikan perkara penting yang perlu diikuti oleh kita bagi menjamin kehidupan diridai Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari generasi kelas pertama, akhir kalam sabda Rasulullah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal di atas setiap kepimpinannya, iaitu setiap apa yang kamu lakukan. Maka, adakah kita bersedia jika ditanya oleh Allah? Tepuk dada, tanyalah iman. Apa yang penting? Ayuh kita semaikan perasaan memuliakan Islam dalam diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, agar hidup diberkati dunia dan akhirat. Sebelum saya mengakhiri syarahan saya pada hari ini, saya akan mengungkapkan serangkap pantun. Hari ini bertanam jagung, hari esok bertanam serai, entah bila bertanam padi. Hari ini kita bergabung, hari esok kita bercerai, entah bila kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.